Bidang kecederaan awam mempunyai skop yang luas. Jurutera awam terlibat terus dalam pembinaan semua infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin keselesaan serta keselamatan kehidupan manusia. Ini termasuklah pembinaan rumah, bangunan, jalan, lebuh raya, empangan, lapangan terbang, pelabuhan, sistem bekalan air, sistem rawatan sisa, sistem tempatan banjir dan sebagainya. Dalam projek-projek ini, jurutera awam perlu bertindak sebagai perancang, pereka bentuk dan pembina. Jurutera juga bertanggungjawab terhadap prestasi struktur selepas pembinaan. Peranan jurutera awam juga perlu mengikut perkembangan cara hidup rakyat dan teknologi dunia. Sebagai contoh, semasa ini pengetahuan kesedaran dan kepekaan orang awam terhadap struktur jalan raya semakin meningkat. Jalan raya umumnya dibina untuk menghubungkan penempatan dari satu tempat ke tempat lain dan membawa banyak faedah dari aspek ekonomi, sosial dan politik sesebuah negara. Selain itu, tidak dapat dinafikan bahawa jalan raya juga membawa kesan negatif seperti kemalangan jalan raya yang boleh membawa maut dan kerosakan harta benda. Oleh itu, jurutera awam perlu membuat penelitian lebih intensif terhadap kesan projek serta teknologi kecederaan supaya dapat memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya. Objektif projek pada kali ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap kesedaran orang awam terhadap peranan jurutera awam, menjelaskan peranan jurutera awam kepada masyarakat mengenai jalan raya, menganalisa peranan jurutera awam berdasarkan maklum-maklum masyarakat. Punca disebabkan oleh jalan raya rosak adalah disebabkan oleh cedera berat yang lalu di jalan tersebut. Kedua adalah penggunaan bahan ataupun kaedah yang kurang sesuai untuk mengatasi jalan raya yang rosak. Pada masa kini, jalan raya merupakan salah satu medium perhubungan yang sangat penting. Hal ini kerana dengan adanya medium perhubungan ini, segala jenis aktiviti manusia dapat dilakukan serta diselesaikan dengan mudah dan berjalan dengan lancar. Sebagai contoh yang dapat kita saksikan, pengguna jalan raya dapat menuju ke destinasi yang diingini dengan mudah dan selamat. Bagi memastikan keselamatan dan juga keselesaan pengguna jalan raya, kondisi jalan raya tersebut haruslah dititik beratkan oleh semua pihak secara berterusan. Oleh yang demikian, bagi memastikan keadaan jalan raya dalam keadaan yang baik, semua pihak haruslah memainkan peranan yang penting bagi memelihara dan juga menjamin keselesaan kesemua pengguna jalan raya. Semakin hari semakin tinggi populasi kadar pengguna lalu lintas. Oleh itu, jalan raya yang dibina ataupun yang bakal dibina mestilah dapat menanggung beban dan juga tegasan yang lebih tinggi. Ianya bertujuan untuk mengelakkan kesan kehausan kepada permukaan jalan tersebut dan mengelakkan perubahan dari bentuk fizikal jalan tersebut serta keretakan. Kerosakan jalan raya ini bukanlah hanya disebabkan oleh peningkatan populasi kadar pengguna lalu lintas. Bahkan juga, ia disebabkan oleh keadaan bentuk muka bumi yang tidak sekata, di mana perkara ini sudah semestinya tidak dapat memenuhi syarat utama menjamin kestabilan struktur jalan raya tersebut. Oleh itu, perkara ini akan menyebabkan berlakunya kerosakan jalan raya. Dalam masa yang sama, perkara ini juga akan mengakibatkan pembaziran dari segi penyelenggaraan bagi kerja pemulihan. Sebagai contoh, proses-proses terapan semula jalan yang telah rosak. Seperti mana yang kita tahu, terdapat beberapa jenis kerosakan yang sering kita lihat di permukaan jalan raya. Antara kerosakan jalan raya yang sering berlaku adalah keretakan, lelubang dan juga lekukan. Retakan ini berlaku adalah disebabkan oleh kegagalan penurapan permukaan jalan raya.
Perkara ini boleh berlaku dalam pelbagai jenis bentuk. Sebagai contoh, bentuk yang kecil dan bersambung sehingga menyebabkan ia menjadi lebih besar serta meliputi keseluruhan turapan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya retakan di atas permukaan jalan raya adalah tekanan daripada kenderaan yang berat, sebagai contoh lori. Seterusnya, perubahan suhu dalam lapisan jalan dan juga kandungan lembapan yang tinggi juga merupakan faktor-faktornya. Terdapat beberapa jenis retakan yang dapat kita saksikan, sebagai contoh retak pinggir, retak buaya, retak bulan sabit dan retak memanjang. Seterusnya adalah lekukan, di mana lekukan adalah kawasan yang arasnya lebih rendah daripada kawasan sekitarnya. Lekukan kecil hanya dapat kelihatan apabila ia ditakungi oleh air hujan. Kerosakan ini disebabkan oleh pengenapan subgrade ataupun kerja-kerja pembinaan jalan yang kurang baik. Kerosakan ini akan memberikan kesan yang negatif seperti memberi kesan yang tidak selesa kepada pemanduan dan air akan bertakung. Hal ini akan membawa kepada kerosakan yang disebabkan oleh kelemahan turapan. Seterusnya, kerosakan yang sering kita lihat di atas permukaan jalan raya adalah lelubang. Lelubang ini disebabkan oleh tekanan bebanan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan jalan turapan tersebut pecah. Ini boleh menyebabkan air memasuki turapan tersebut dan mempercepatkan lagi proses penyepaian. Lelubang ini berpunca daripada kehilangan lapisan turapan dan juga pengikat yang telah haus. Kerosakan ini berbentuk seperti mangkuk. Sebagai konklusinya, apabila turapan jalan raya telah melebihi kadar jangka hayat reka bentuknya, ianya akan terdedah dengan pelbagai jenis kegagalan dan juga kerosakan akibat daripada peningkatan populasi kumulatif pengguna jalan raya. Selain itu juga, penggunaan bahan turapan dan reka bentuk turapan juga boleh menyebabkan jalan raya yang akan dibina menghadapi masalah. Oleh yang demikian, bagi menjamin keselamatan dan juga keselesaan para pengguna, jalan raya haruslah sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Pihak-pihak yang bertanggungjawab mestilah sentiasa memantau dan menyelenggara sekiranya berlaku kerosakan dari masa ke semasa. Di samping itu juga, cara penyelenggaraan haruslah betul dan efektif agar ciri-ciri sebenar jalan raya dapat dikekalkan. Penyelenggaraan jalan raya adalah salah satu cara untuk membaiki keadaan jalan raya yang telah rosak dan penggunaannya supaya jalan raya sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa, selamat dan ekonomi. Penyelenggaraan yang boleh dijalankan bagi mengekalkan keadaan jalan raya yang lebih selamat adalah bergantung kepada jenis-jenis kerosakan yang berlaku. Terdapat beberapa peranan jurutera awam dalam kerja-kerja jalan raya, antaranya bentuk dan melaksanakan projek pembinaan jalan yang berkualiti mengikut jadual yang ditetapkan. Pembinaan jalan raya yang berkualiti dan bermutu adalah keutamaan dalam kerja-kerja jalan raya. Keduanya, dalam memastikan pengguna jalan raya dapat menikmati perjalanan dengan selamat, mudah dan selesa semasa penyelenggaraan jalan raya. Setiap kerja pembaikan di atas jalan raya akan dilengkapi dengan papan-papan tanda dan alat amaran lain yang secukupnya. Kedua, tindakan untuk memperbaiki lubang-lubang di atas turapan jalan yang membahayakan lalu lintas akan diambil sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalu lintas atau keselamatan awam seperti pokok-pokok tumbang dan tanah runtuh. Tindakan yang sewajarnya akan diambil dalam masa tidak melebihi 24 jam setelah aduan diterima. Setiap penutupan berjadual mengenai penambahbaikan jalan raya akan diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 3 hari sebelum ianya dijalankan. Ketiganya, peranan maklum balas terhadap permohonan pembangunan tepi jalan yang diterima melalui pihak berkuasa tempatan akan dikemukakan dalam tempoh tidak melebihi 2 bulan selepas menerimanya.
Jurutera awam mengutamakan pembinaan jalan raya yang berkualiti dan bermutu untuk sentiasa menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Selain itu, peranan jurutera terhadap pembangunan masyarakat juga penting. Jurutera memainkan peranan yang penting di dalam pembangunan nasional dan masyarakat. Profesionalisme di kalangan jurutera adalah penting bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, harta benda dan alam sekitar. Seseorang jurutera perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengikut prosedur kerja yang betul. Kejuruteraan awam ialah kejuruteraan yang bukan sahaja membina jalan raya tetapi merancang, mengurus, mereka bentuk, menyelia, pembinaan dan penyelenggaraan pelbagai perkhidmatan umum, komersial binaan serta kemudahan perusahaan. Jurutera perlu menangani cabaran berkaitan masyarakat yang kompleks pada abad ke-21 dengan mencipta dan membina bahan keperluan masyarakat dan sistem generasi baharu. Jurutera perlu menyedarkan masyarakat supaya berupaya untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan terhadap isu-isu semasa yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan dan teknologi. Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini, lebih ramai masyarakat mendiami bandar-bandar besar. Sebagai jurutera memastikan untuk menyediakan pembangunan alam sekitar yang dapat memperbaiki kualiti hidup masyarakat. Akhirnya secara ringkas, tanggungjawab jurutera adalah untuk memastikan reka bentuk, pembinaan, pengendalian dan penyelenggaraan yang disediakan memenuhi keperluan sedia ada tanpa mencurigakan kemampuan masyarakat dan bagi generasi akan datang. Bagi melancarkan lagi projek ini, sesi temu bual telah dijalankan untuk mendapat maklum balas daripada masyarakat. Puan Salimah, saya ada 3 soalan untuk bertanya Puan Salimah. Pertama sekali, apakah pandangan Puan Salimah terhadap punca yang menyebabkan jalan raya berlubang? Punca jalan raya berlubang. Okey, pada pendapat saya, salah satu punca jalan raya berlubang ni adalah sebab kekerapan kenderaan yang melaluinya. Yang kedua, faktor cuaca seperti panas, hujan, banjir. Dan yang ketiga disebabkan oleh kenderaan berat yang melalui jalan tersebut. Itu menyebabkan punca dia berlubang lah. Seterusnya, pada pendapat Puan Salimah, siapakah individu yang bertanggungjawab dalam membaiki kerosakan jalan raya? Kontraktor atau jurutera awam? Pada pendapat saya, kedua-duanya. Kontraktor dan juga jurutera. Maksudnya kalau kontraktor ni dia yang membaiki jalan tersebut menggunakan bahan binaan yang okey, dan juga jurutera ni dia yang memberi lokasi jalan mana yang nak dibaiki. Okey, Puan Salimah, ini soalan yang terakhir. Berdasarkan pengetahuan Puan Salimah, apakah peranan jurutera dalam kerja-kerja penambahbaikan jalan raya? Peranan jurutera, pada pendapat saya, peranan jurutera ni adalah untuk memastikan bahan-bahan binaan yang digunakan mengikut spek dan piawai yang ditetapkan, dan juga melantik kontraktor yang bertauliah untuk menjalankan kerja-kerja tersebut. Okey, terima kasih Puan Salimah. Sama. Okey, Encik Amir, hari ini saya ada 3 soalan untuk bertanya Encik Amir. Pertama sekali, apakah pandangan Encik Amir terhadap punca yang menyebabkan jalan raya berlubang? Salah satu punca jalan raya berlubang ni, puncanya kadang-kadang dia banyak punca dia, tapi kebiasaannya puncanya daripada lori yang melebihi muatan lebih daripada biasa. So bila lebih daripada muatan tu akan puncanya jalan berlopak dan berlubang. Okey. Seterusnya Encik Amir, pada pendapat Encik Amir, siapakah individu yang lebih bertanggungjawab dalam membaiki kerosakan jalan raya, kontraktor ataupun jurutera awam? Kebiasaannya jurutera awam, sebab jurutera awam yang berkuasa, yang akan memberikan arahan dan SOP kepada kontraktor dan juga lain-lain pihak berkuasa macam Majlis Perbandaran ataupun JKR. Okey. Okey, Encik Amir, untuk soalan yang terakhir, berdasarkan pengetahuan Encik Amir, apakah peranan jurutera dalam kerja-kerja penambahbaikan jalan raya?
jurutera perlu sentiasa memantau keadaan jalan raya di bawah bidang kuasanya, dan juga jurutera perlu cepat bertindak atas aduan orang awam ataupun di talian hotline. Okey, terima kasih. Okey Kak, saya ada 3 soalan. Yang pertama, apakah pandangan akak terhadap punca yang menyebabkan jalan raya berlubang? Oh, saya rasa maybe sebab air macam hujan, maybe boleh buat jalan rosak. Lepas tu maybe juga mungkin sebab lori macam berat kan, so boleh buat jalan tu rosak. Okey, soalan nombor 2 saya pula, pada pendapat akak kan, siapakah individu yang bertanggungjawab membaiki kerosakan jalan raya? Pilihan pertama kontraktor, pilihan kedua jurutera awam. Oh, yang saya tahu mungkin jurutera awam sebab yang saya tahulah maybe sebab macam JKR selalu kan yang betulkan jalan apa semua tu. Okey, soalan terakhir Kak, berdasarkan pengetahuan akak, apakah peranan jurutera dalam kerja-kerja penambahbaikan jalan raya? Tadi rosak, ini jalan raya tu dah ada nak menambah baik. Apa pandangan akak? Oh, mungkin dia boleh buat, maksudnya selenggara jalan tu secara berkala. Tak pun kalau ada rosak, dia terus tampal, tak adalah lama-lama berlubang besar macam tu. Itulah saya rasa. Okay Kak, terima kasih banyak Kak. Ada 3 soalan. Soalan pertama, apakah pandangan akak terhadap punca yang menyebabkan jalan raya berlubang? Bagi saya puncanya ikut sebab tempat saya pernah laku banjir. Lepas tu lepas banjir banyak lubang. Air kot. Okey, dan soalan kedua Kak, pada pendapat akak, siapakah individu yang bertanggungjawab membaiki kerosakan jalan raya? Kami dah sediakan dua jawapan. Pertama, kontraktor. Kedua, jurutera awam. Siapakah yang akak rasa layak untuk baiki kerosakan jalan? Saya rasa dan dua kot jurutera awam. Soalan yang terakhir Kak, berdasarkan pengetahuan akak, apakah peranan jurutera dalam kerja-kerja penambahbaikan jalan raya? Bagi saya buat traffic light kot. Sebab contoh dekat Bindu before this, bila kawasan tu susah untuk orang dari Bindu tu keluar. Lepas ada traffic light tu, jalan kat situ lancar lah. Okay Kak, itu saja, terima kasih. Secara konklusinya adalah masyarakat tahu akan kerjaya sebagai seorang jurutera awam. Namun, masyarakat masih kurang jelas dan tidak tahu akan peranan sebenar jurutera awam ini dalam pembangunan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pendedahan akan peranan jurutera awam ini di dalam media massa seperti televisyen. Oleh itu, dokumentari ini berharap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat awam terhadap peranan jurutera awam ini dalam pembangunan masyarakat. Bukan itu saja, video ini ingin menerangkan akan peranan sebenar jurutera awam yang lebih memfokuskan kepada kejuruteraan jalan raya. Akhir kata, seorang jurutera awam boleh diibaratkan sebagai seorang wira yang tidak disangka kerana peranannya dalam memastikan pembangunan masyarakat berjalan dengan lancar dari segi binaan bangunan yang berkualiti, keselesaan dan keselamatan ketika menggunakan jalan raya dan juga sistem saliran air yang bagus. Sekian saja daripada saya.